Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita dalam Bycam Studio, informasi bola sepak terbaik untuk anda. Jadi seperti mana yang kita tahu, skuad Harimau Malaya bakal mengadakan dua perlawanan persahabatan dengan pasukan Jordan pada 6 Oktober dan juga pasukan Uzbekistan pada 9 Oktober. Jadi kedua-dua perlawanan ini bakal diadakan di negara Jordan. Jadi dua perlawanan persahabatan ini adalah inisiatif oleh FM sendiri untuk menaikkan ranking skuad Harimau Malaya untuk mendapatkan pot yang lebih baik menjelang undian pada bulan Oktober ini untuk aksi kelayakan Piala Asia. Jadi sekarang Malaysia berada di pot yang ketiga. Mana tahu kalau kita menang dua perlawanan ni boleh dapatkan pot yang kedua untuk dapatkan pot yang lebih baik. Jadi kat sini aku nak puji FAM sikit lah. Sebab apa? Sekarang ni mereka lebih berani untuk cari pasukan-pasukan yang lebih kuat. Dan paling penting adalah di top 100. Bukan macam dulu lagi. Kalau korang masih ingat, dulu Malaysia terpaksa lawan Nepal, Maldives, Bhutan. Dan yang paling terkejut adalah Malaysia ni dapat lawan dengan Uzbekistan. Mungkin disebabkan, aku rasa lah, sebabkan setiausaha baru FM iaitu Encik Saifuddin Abu Bakar, yang mana dulu ni beliau ni pernah bekerja di Timur Tengah, which di Qatar dan juga di Oman tak silap aku. Jadi disebabkan tu mungkin ni beliau ni banyak kenalan di negara-negara Arab. So kat situ senang lah untuk Malaysia deal dengan pasukan-pasukan Arab ni. Good job FM. Kali ni aku cukup sokong lah. Jadi untuk kedua-dua perlawanan ni, jika Malaysia menang ataupun seri dengan Jordan ataupun Uzbekistan, Malaysia bakal dapat penambahan point. Which dengan Jordan, kalau Malaysia menang, Malaysia bakal dapat 6.87. Kalau seri, Malaysia bakal dapat 1.87. Kalau kalah, Malaysia akan ditolak 3.13. Dan untuk Uzbekistan pula, kalau Malaysia menang, Malaysia bakal dapat penambahan point 7.31. Kalau seri, 2.31. Dan kalau kalah, Malaysia bakal ditolak 2.69. Jadi kat situ ada kelebihan lah kalau Malaysia lawan top ranking. So kat situ kalau Malaysia menang akan dapat more point kat situ. Jadi untuk pemilihan pemain, aku tak nak ulas panjang lah. Bagi aku setuju dengan pemilihan Tan Chee Ho. Sebab apa? Kalau kita tengok, beliau ni membawa ramuan yang baru untuk pemilihan skuad kali ini. Mungkin beliau ni dengarlah cakap netizen Malaysia untuk lebih membawa kepada pemain yang on form dalam liga untuk mewakili skuad kebangsaan. Jadi untuk pemilihan skuad kali ini, aku cukup teruja untuk menonton, melihat 6 muka baru, iaitu penjaga gol iaitu Kalomova, 2 pemain daripada Penang FC, Quentin Chen dan juga Al-Hafiz, pemain lincah Terengganu, Hakimi Abdullah, dan juga 2 pemain muda Selangor iaitu Muhairi Agijmal dan juga pertahanan Syarul Nazim. Apa yang aku harapkan, mereka ni boleh adapt dengan skuad negara dan tunjukkan potensi mereka yang sebenar untuk terus mewakili skuad negara pada masa hadapan, insyaAllah. Dan untuk pemilihan pemain pada skuad kali ni, aku pun tak terkejut lah. Sebab apa? Tan Chee Ho sendiri pernah bagi tahu yang beliau ni nak bagi peluang kepada muka-muka baru untuk mewakili skuad negara. Jadi baguslah. Sebab apa? Kita boleh lebihkan banyak pool pemain kebangsaan untuk mewakili skuad negara. Jadi kita boleh tengok pemain mana yang perform, pemain mana yang tak perform. Jadi mungkin kat sini Tan Chee Ho nak cari ramuan yang cukup untuk beliau gandingkan dengan pilihan pemain pada kali ini dan juga pemain regular seperti Koh Bing Ong, Matthew Davis dan juga Sumare dan yang lain-lain lagi lah. Yang mana aku cukup yakin mereka ni juga akan tetap dipanggil untuk mewakili skuad kebangsaan pada aksi Piala AFF pada bulan Disember ini dan juga aksi kelayakan pusingan ketiga Piala Asia. Dan apa yang paling penting adalah Akram Mahinan is back bro. Dan juga 3 pemain yang beraksi di luar negara iaitu Dominic Tan, John Koo dan juga Luman Hakim tetap dipanggil untuk mewakili skuad negara dalam aksi 2 persahabatan kali ini. Jadi untuk pemilihan Di Paula pula adalah menerima sedikit ketidakpuashatian daripada netizen Malaysia. Jadi nak tak nak kita kena hadap dia lah. Alright, Di Paula tu sebab apa? Syukur Ada sendiri pun pernah bagi tahu yang kita ni memang ketandusan striker muda. Jadi untuk Di Paula, apa yang aku harapkan, beliau ni berlarilah 90 minit kencang atas padang. Kalau diberi peluang, jangan berlari kencang lepas skor penalti je. Dan untuk analisis kedua-dua tim, untuk yang pertama adalah Jordan, yang mana sekarang mereka berada di ranking ke-93 dunia. Dan head to head dengan Malaysia, Malaysia pernah bermain dengan Jordan sebanyak 4 kali, which Malaysia seri 2 game dan kalah 2 game. Dan game yang terakhir adalah pada tahun 2019 di Stadium Nasional Bukit Jalil. Ketika itu yang mana Malaysia tewas 1-0. Dan pada ketika itu juga
Tan Chen Ho menjadi jurulatih untuk skuad Harimau Malaya. Jadi untuk rekod 5 perlawanan terakhir pasukan Jordan yang mana mereka ni menang 2 kali bertemu dengan pasukan Bahrain baru-baru ni dan juga diberi kemenangan percuma 3-0 ke atas South Sudan, seri sekali dengan Kuwait dan juga kalah 2 kali dengan Australia dan juga Haiti. Jadi untuk 3 pemain tumpuan pasukan Jordan, yang pertama adalah Baha Faizal yang mana striker prolific pasukan Jordan yang telah meledak 15 gol. Kapten legend mereka yang telah berusia 35 tahun iaitu Oday Al-Saiti dan juga pertahanan kental mereka iaitu Yaza Al-Arab. And then untuk skuad Uzbekistan pula yang mana sekarang mereka berada di ranking ke-84 dunia dan head to head dengan Malaysia. Malaysia pernah menang sekali dengan Uzbekistan ni pada tahun 1992 dengan jaringan 1-0 dan Malaysia tewas 5 kali dalam 6 pertemuan dengan Uzbek inilah. Dan kali terakhir adalah pada tahun 2009 yang mana Malaysia tewas 1-3 ketika itu. Jadi 5 rekod pertemuan terakhir pasukan Uzbek ni mereka menang 2 kali, which dengan Yaman dan juga Singapura pada aksi kelayakan pusingan kedua Piala Asia pada bulan Jun lalu, dan tewas 3 kali dengan Iraq, Arab Saudi dan baru-baru ni hanya tewas 1-2 dengan pasukan Sweden. Ini hanyalah official match je lah, tak termasuk dengan unofficial match yang mana mereka menang 4-1 dengan pasukan Thailand pada bulan Jun yang lalu. And then untuk 3 pemain tumpuan daripada pasukan Uzbekistan ni yang mana aku boleh beri yang pertama kepada Eldor Shomurodov, pemain penyerang daripada pasukan AS Roma, bukan calon-calon pemain ni. And then yang kedua adalah pemain yang paling banyak caps untuk pasukan Uzbekistan ni iaitu Odil Ahmedov, dan pemain yang ketiga adalah pemain yang sayap yang cukup lincah yang telah skor 2 gol iaitu Jalolidin Mashharifov. Weh, aku minta maaf kalau aku salah sebut nama diorang ni, susah weh. And then fun fact juga yang korang perlu tahu adalah Sanjar Shahmedov, bekas pemain daripada Terengganu, adalah daripada negara Uzbekistan ni lah. Mana tahu rezeki beliau untuk lawan dengan pasukan Malaysia. Jadi korang rasa Malaysia mampu ataupun tidak untuk menewaskan ataupun serilah dengan kedua-dua pasukan ni, ataupun memang tak ada peluang langsung lah untuk menang, iaitu kalah? Jadi korang boleh komen kat bawah ni, alright? Jadi untuk skuad Harimau Malaya, berjuanglah berhabis-habisan demi lencana di dada, demi tanah tumpahnya darahku, supaya kita menang 2 perlawanan ni dan kita naikkan ranking Malaysia. InsyaAllah Malaysia boleh. Jadi itu sajalah video aku untuk kali ni. Aku Lan, Assalamualaikum.